Restoran Pak Tam Sri Corner, sebuah restoran menjual nasi ayam. Premis perniagaan ini dimiliki Muhammad Asri Ismail atau lebih mesra dipanggil Pak Tam. Pak Tam mendapat bekalan bahan mentahnya dari pasar berhampiran. Ayam ni sebenarnya kita mendapat bekalan di Pasar Borong di Selayang, di Pasar Borong Selayang, dan kita ambil daripada pembekal yang diiktiraf oleh kerajaan, oleh JAKIM. Sehingga hari ini bekalan ayam ni ialah daripada Pasar Borong ni, kita yakin halal dari segi sembelihan dia, dari segi kesucian dia. Dan yang lain, antara bahan-bahan lain yang keperluan untuk nasi ayam ni seperti sayur, kita ada timun, kita ada salad, cili merah, cili hijau. Antara benda-benda ni juga yang kita ambil daripada Pasar Borong yang berdekatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP akan berbincang dengan beberapa pengeluar ayam utama bagi menyelesaikan isu kenaikan harga ayam di pasaran. Pasar Raja Bot atau lebih dikenali dengan nama Pasar Chowkit merupakan nadi kepada penduduk Lembah Kelang untuk mendapatkan barangan keperluan asas. Namun pasar awam yang terkenal dengan jualan barangan segar pada harga berpatutan ini turut terhimpit dengan tekanan ekonomi apabila harga ayam naik secara mendadak. Ayam standard yang sebelum ini dijual pada harga 7 ke 8 ringgit sekilogram kini naik sehingga 9 ringgit sekilogram. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP memegang amanah menggubal dasar dan strategi sektor perdagangan, pengedaran dan kepenggunaan. Okey, hari ini ditugaskan untuk buat pemantauan harga. Muhammad Fendi dengan Aizat akan pantau di Lotus Kajang. Ira dengan Hidayah akan pergi ke Pasar Kajang. Okey, saya nak tolong pastikan harga, penandaan harga okey semua. Pasar Kajang, antara pasar tertua di Lembah Kelang, menjangkau usia lebih 1 abad. Hari ini seperti pasar-pasar lain, Pasar Kajang menjadi lokasi penduduk tempatan mendapatkan bekalan bahan mentah, hasil tani serta barangan kering. Seawal jam 7 pagi, Fazhirawati Nordin dan rakannya Nur Hidayah Iqmal Ishak memulakan tugas mereka untuk mendapatkan data harga barangan yang dijual di sini. Fazhirawati seorang pegawai pemantau harga KPDN-HEP yang bertanggungjawab mengutip data harga barangan di pasaran. Yang China itu, yang apa? Yang paket saya tak ada jual. Kita pegawai pemantau harga memang akan membuat pemantauan setiap hari. Dia melibatkan 186 barangan di pasar, hypermarket, supermarket. Hari ini kita memilih lokasi Pasar Kajang di mana kita membuat pemantauan barangan keperluan iaitu macam melibatkan ayam, sayur-sayuran, daging dan barang-barang kering lah. Fazhirawati mula menjadi pegawai pemantau harga sejak 7 tahun lalu. Turun ke lapangan seperti Pasar Kajang sudah menjadi rutin bagi wanita berusia 35 tahun ini. Lebih 1,500 premis di seluruh negara menjadi rumah kedua pegawai pemantau harga untuk mendapatkan data terperinci harga barangan runcit. Macam kalau untuk pemantau harga, kalau pasar akan melibatkan pemantauan di sila pagi sahajalah. Tapi dari segi cabaran, of course lah, semestinya dari segi keselamatan, terutama yang bagi pihak perempuan. Di mana kalau kita sedia maklum, pasar akan buka di saat awal 6 pagi pun ada. Kalau sebab kita untuk pengetahuan semua, kita membuat pemantauan, juga melibatkan pemantauan di Pasar Borong. Di mana pasal kita sedia maklumlah Pasar Borong ni kita buka seawal 5 pagi, 4 pagi. So cabaran dari pihak kami semestinya lah bagi pegawai pemantau harga perempuan melibatkan dari segi keselamatan. So kita akan keluar tu seawal pagi 6.30 bergantung kepada jarak perjalanan. Bukan semua peniaga bersikap terbuka dengan kehadiran mereka.
Tetapi tugas memantau perlu terus berjalan walau apa jua situasi. Kalau di Pasar Kajang ni saya perhatikan peniaga-peniaga memberi kerjasama yang baik. Dari segi pendanaan harga pun agak baik. So far macam memudahkan kerja kami. Dari segi harga, ialah biasalah harga akan turun naik bergantung pada ekonomi negara. Pasar Raya Besar Lotus 3 km dari Pasar Kajang. Suasana berbeza dapat dilihat di sini. Ruang niaganya lebih luas dan barangan yang dijual tersusun rapi, memberi keselesaan kepada pembeli. Muhammad Afindi Muhammad dan Amirul Aizat Johana, dua pemantau harga yang ditugaskan di Pasar Raya Besar ini. Pegawai pemantau harga seperti mereka adalah dari bahagian Harga Barangan Negara BHBN yang sebelum ini dikenali sebagai Sekretariat Majlis Harga Barangan Negara. BHBN bertanggungjawab untuk melaksanakan dua fungsi utama, iaitu program pemantauan harga dan program pengedaran barang perlu, gas petroleum cecair dan community drumming untuk penduduk luar bandar. Mendekati peniaga untuk melaksanakan fungsi pemantauan harga memberikan cabaran berbeza buat Afindi dan Amirul. Cabaran dia untuk mendapatkan harga yang sebenar daripada peniaga lah. Biasanya peniaga ni semasa kita datang, dia letak harga lain. Lepas tu bila kita dah tiada, dia akan tukar harga lain pula. Lepas tu antara cabaran yang paling teruk rasanya dekat Sabah, untuk Sabah Sarawak lah. Dia orang perlu pantau di kawasan pedalaman. Lepas tu perlu naik feri semua, kena bermalam dekat satu-satu kawasan tu. Esoknya baru boleh balik pejabat. Itulah cabaran dia. 480 barangan telah digariskan pihak kementerian untuk dikutip data harganya oleh pegawai pemantau harga di lapangan. Dua sistem kutipan data diguna pakai mereka bagi membolehkan harga direkodkan. Pertama, sistem manual dengan mengisi borang senarai harga barangan. Dan kedua, menerusi aplikasi MyHarga. Seiring peredaran ke era digital, MyHarga mula digunakan untuk proses pemantauan harga sejak 2018 ketika kementerian ini masih lagi dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ia sedikit sebanyak membantu meringankan tugasan pegawai di lokasi masing-masing dan bagai rahmat bila mana wabak COVID-19 menjelma. Kami juga merupakan barisan frontliner ekonomi yang terus melakukan pemantauan harga walaupun semasa wabak COVID-19 ini melanda negara. Bila COVID-19, semasa diumumkan PKP itu hari, kita orang terpaksa wujudkan satu SOP baru untuk pemantauan terus dari rumah ke premis, kemudian premis ke rumah tanpa masuk ke pejabat. Pemantauan harga ni menggunakan aplikasi MyHarga sepenuhnya semasa PKP lah. Sejak bermulanya pandemik COVID-19 hampir 2 tahun lalu, harga barangan mentah semakin hari semakin meningkat naik. Namun tidak seperti segelintir peniaga yang menaikkan harga jualan mereka secara mendadak, Pak Tam mengambil jalan untuk hanya mengurangkan bebanan kos ditanggung. Harga hari ini kalau kita tengok hampir 80%, semua keseluruhan harga barang naik sebenarnya. Peniaga-peniaga ni kita rasa macam bebanan tu kita dah tak tertanggung lagi. Kan kos meningkat yang sangat dahsyat, tetapi kita menjual pada harga 5 tahun lepas. So, Pak Tam kata ambil keputusan, kita terpaksa naik tetapi 50 sen. 50 sen untuk cover sedikit dari segi kos yang kita ada. Kalau orang lain naik RM50, kita naik 50 sen saja supaya kita tidak terbeban sangat. Usai mengutip dan mengumpul dapatan harga di Pasar Raya Besar Lotus Kajang, Afindi kembali ke pejabat untuk memasukkan data ke dalam perisian MyHarga.
Ia langkah kedua dalam proses panjang bagi mendapatkan gambaran terperinci turun naik harga barangan runcit di pasaran tempatan. Data-data ni selepas di-key in dalam sistem MyHarga, kita orang perlu tarik data tu masuk ke Excel, Microsoft Excel dan untuk buat analisa harga lah, untuk cari kenaikan pada hari itu berbanding dengan semalam. Siti Zubaidah Arsyad, antara pegawai di Seksyen Analisa yang bertanggungjawab mengupas serta menghuraikan dapatan pegawai pemantau harga di lapangan. Seksyen Analisa berfungsi membangunkan pangkalan data harga dan menyediakan laporan berkaitan harga barangan sebagai rujukan kerajaan. Ia bagi merangka tindakan serta memastikan kestabilan harga dan bekalan barangan. Daripada 10 hari bulan lah. Cuma nak tahu berapa efek baja nanti. Kami menerima data yang dipantau oleh pegawai pantau harga, yang mana data ni kita perolehi ni lebih kurang 1 juta sebulan. Yang mana data yang kita extract untuk sediakan laporan hanya menggunakan Microsoft Excel, iaitu secara manual. Kita tidak ada mempunyai perisian yang canggih untuk menyediakan pelaporan, tetapi pelaporan kita akan sediakan dalam masa yang ditetapkan. Sebab pelaporan kita ni bukan hanya pada setiap bulan, minggu, tetapi setiap hari. Dan bekerja sampai lewat malam tu adalah perkara biasa. Usai analisis data terperinci dilakukan, satu laporan lengkap akan ditulis oleh pegawai di Seksyen Analisa. Laporan berisi carta dan graf turun naik harga hampir 500 barangan ini kemudiannya akan dibentang dalam mesyuarat bagi semakan bersama. Ia penting bagi memastikan tindakan seterusnya dapat diambil pemegang taruh yang lain. Data harga yang telah siap disediakan, siap disemak dan disediakan, Seksyen Analisa akan salurkan kepada bahagian penguatkuasa yang mana untuk membantu dalam menjalankan penguatkuasaan bersasar. Kita juga menyalurkan maklumat ini kepada Bank Negara Malaysia setiap minggu. Selain daripada itu, turut dijadikan input dalam parlimen untuk yang YBM untuk menjawab soalan-soalan parlimen. Selain pegawai pemantau harga, pegawai daripada bahagian penguatkuasaan memainkan peranan sebagai barisan hadapan pihak kementerian dalam menegakkan undang-undang. Penguatkuasaan ini bagi mewujudkan peniaga beretika selain melindungi pengguna. Kami telah menerima satu aduan menyatakan bahawa jualan ais yang dijual daripada Penang sini agak mahal. Agak mahal dan juga diadukan juga peribatuan gagal memberikan resit apabila diminta kepada customer. Kalau minum sini punya RM3.60. Kalau tapau kita guna ini ialah RM4. Ais. Kami di bahagian penguatkuasa KPNHJP mempunyai banyak akta, lebih daripada 10 akta yang dikuatkuasakan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa di KPDNHJP. Jadi antara tugas-tugas utama kami di bahagian penguatkuasa ini termasuklah untuk memastikan barang-barang keperluan asas gula, beras, gandum, minyak masak, tepung, LPG dan sebagainya mudah diperolehi. Dan juga dalam masa sama kita juga hendak memastikan bekalan barang-barang ini dapat diperolehi dengan harga yang berpatutan dan menasabah. Selain itu juga kewujudan kami di bahagian penguatkuasa ini banyak membantu untuk menyelesaikan aduan-aduan yang diterima daripada pihak orang ramai. Jadi pada tahun ini saja sehingga semalam kita telah menerima sebanyak 25,975 aduan daripada orang ramai dan kesemua aduan tersebut akan disiasat oleh pegawai-pegawai penguatkuasa kami yang berjumlah sebanyak 2,262 orang. Salam, selamat petang. Saya Fadli dari KPDNHJP. Okey, kita ada terima aduan berkaitan dengan harga mahal di restoran. Okey. Ada aduan kita memang tak pasal datang lah. Boleh saya dapatkan tengok buku menu. Sini tak ada harga ni.
Harga kita taruh yang untuk standard saja. Tapi kalau charge dia kena letak. Harga ni daripada tahun bila? Yang Tahun saya 2019. RM4.60. RM4.60. RM5. Harga dia memang RM4.60 lah. Nanti telur bawang. Proses siasatan kita akan biasanya disusuli dengan tindakan. Tindakan ni ada dua lah, sama ada kes tersebut akan di-compound ataupun dibawa kepada mahkamah. Dan kami juga mempunyai SOP yang ketat di mana sebelum daripada sesuatu tindakan pengkompoundan ataupun tindakan menghadapkan seseorang tersebut ke mahkamah, kami perlu melalui tapisan-tapisan, itu melalui keputusan yang akan dilaksanakan oleh pihak Timbalan Pendakwa Raya. Jadi setelah pihak Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati dengan siasatan tersebut, barulah keputusan untuk mengkompaun ataupun untuk izin petuduh di mahkamah dikeluarkan. Jadi tindakan kami berasaskan kepada hasil siasatan dan juga isu-isu yang dibangkitkan. Jadi kami sebenarnya dalam menjalankan tugas-tugas yang dikuatkuasakan ini, kita memang perlu mengikuti SOP-SOP yang ketat, di mana SOP tersebut dibangunkan bagi tujuan untuk mengelakkan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini dan juga untuk menggalakkan keseragaman tindakan kita di seluruh negara. Bagi peniaga yang merasa bebanan dek kenaikan harga barangan mentah dan runcit seperti Pak Tam, penguatkuasaan KPDN HEP dirasakan perlu dipertingkatkan lagi. Ini bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Kita sangat mengharapkan kerajaan kepada pihak yang berwajib. Dia orang ni yang memantau sebenarnya, memantau pembekal-pembekal ni daripada tak menaikkan harga yang sewenang-wenangnya, kan? Dia kontrol harga ni. Sebagai peniaga, sebagai pengguna, kita nak sangat kerajaan ni bantu kita, bantu rakyat. Dalam keadaan sekarang dia terbeban dengan harga-harga yang mahal ni, Pak Tam rasa kerajaan perlu ambil satu tindakan yang lebih baik sebenarnya untuk bantu rakyat. Selain pemantauan harga dan penguatkuasaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna turut mewujudkan pelbagai inisiatif lain dalam memberikan kuasa kepada pembeli. Antaranya melalui pengenalan aplikasi Price Catcher yang memaparkan maklumat harga lebih 400 barangan keperluan pengguna hasil dapatan pihak kementerian. Pengguna dapat menjimatkan masa dan kos apabila membuat perbandingan harga antara premis berbeza sebelum memutuskan untuk keluar membeli. Pengguna-pengguna juga perlu memainkan peranan mereka sebagai seorang pengguna. Mereka ada hak untuk memilih. Mereka ada hak untuk membuat pilihan dan sebagainya, membuat perbandingan harga. Di samping itu, pengguna-pengguna juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah dibangunkan oleh pihak kementerian. Sebagai contohnya, Price Catcher. Di mana dekat situ, kita boleh membuat perbandingan harga sesuatu barang antara kedai-kedai yang beroperasi dalam daerah yang sama. Kita boleh tengok kedai manakah yang menawarkan harga yang paling menasabah ataupun paling patutkan untuk kita membuat pembelian. Kepada sudut seorang peniaga, saya ingin menjelaskan bahawa setiap apa yang kita buat laksanakan semasa kita menjadi seorang peniaga, kita jangan lupa bahawa dalam masa sama juga kita adalah merupakan seorang pengguna. Dan cubalah selami masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna-pengguna kita yang lain. Naik turun harga barang di pasaran dipengaruhi pelbagai faktor dalaman dan luaran yang kadangkala tidak diduga. Amanah menangani eksploitasi ini tergalas di bahu petugas yang bertunggus lumus memastikan rakyat tidak terus terbeban. Namun dengan usaha dan inisiatif yang ada, pengguna juga punya tanggungjawab serupa. Gemblingan tenaga, andai dilaksana sebaik-baiknya, akan membolehkan segala keperluan kehidupan diperoleh dengan saksama.